Jadi perbuatan Allah atas jalan mengada dan tiada daripada ada. Perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar dan usaha. Kemudian yang baharu ni hanya memproseskan barang yang sudah siap. Dia masak apa-apa pun, dia bukan buat dia tiada pada ada. Dia ambil daripada bahan-bahan, jadikan makanan. Ambil dia bahan-bahan, campur, jadikan makanan. Itu usaha manusia. Pada zahir ni. Tapi pada batin hakiki, diri usaha hamba itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak ni mukhalafah pada perbuatan kena mati dahulu. Ayat kita ini tak sebutlah perbuatan dan kita yang lain. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, perbuatan yang baharu atas jalan ikhtiar usaha yang tak bekas sama sekali. Tapi nak ceritanya, kita wajib berpegang yang baharu ada perbuatan atas nama ikhtiar usaha. Wajib berpegang. Kan tak ni? Yang baharu ada perbuatan namanya usaha yang tak bekas sama sekali. Wajib berpegang. Tetapi nanti pergi kepada wahdaniyah pada perbuatan di muka surat 19. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, tidak ada perbuatan. Yang baharu, tidak ada perbuatan. Dari sini, yang baharu ada perbuatan tapi tak serupa. Wahdaniyah pada perbuatan, yang ada perbuatan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baharu, tidak ada perbuatan. Jadi macam bercanggah dah jadinya. Mukhalafah pada perbuatan dan wahdaniyah pada perbuatan. Ini kita belajar sifat 20. Permulaan agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Tak lepas sini tak ada permulaan agama, tak ada agama lah. Dan ini permulaan agama. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di bawah beriman dengan Allah. Dan juga termasuk di bawah beriman dengan qada dan qadar Allah. Ni kena ingat molek sini. Ada ni. Yang pertama, kita wajib berpegang. Yang baharu ada perbuatan. Kita fokus kepada hamba. Kita fokus pada hamba. Hamba di sini, manusia, jin dan malaikat. Itu hamba. Kita fokus pada hamba. Yang baharu ni bukan hanya hamba lah. Ada binatang pun yang baharu. Angin pun yang baharu. Api, pisau pun yang baharu. Nasi, air, obat pun yang baharu. Pada ni. Bukan hanya hamba lah. Tapi kita fokus pada hamba. Hamba ni manusia, jin dan malaikat. Yang pertama kita berpegang. Hamba ada perbuatan. Namanya ikhtiar usaha. Itu wajib berpegang. Tapi perbuatan hamba tidak serupa dengan perbuatan Allah. Perbuatan hamba yang baharu tadilah. Perbuatan hamba atas jalan ikhtiar usaha tak bekas sama sekali. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan daripada tiada kepada ada. Ini wajib kita berpegang. Yang baharu, hamba ada ikhtiar usaha. Tapi tak bekas. Wajib berpegang. Tapi pergi pada wahdaniyah pada perbuatan. Apa makna wahdaniyah pada perbuatan? Yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna wahdaniyah pada zat? Apa makna wahdaniyah pada zat? Hanya zat Allah yang wajib ada sahaja zat Tuhan. Selain dari zat Allah, tidak ada zat yang lain sebagai Tuhan. Itu wahdaniyah pada zat. Bukan begitu? Wahdaniyah pada zat, zat Allah yang wajib ada jualah zat Tuhan. Tidak ada zat Tuhan selain dari zat Allah. Bukan begitu? Itu wahdaniyah pada zat. Wahdaniyah pada perbuatan, hanya perbuatan Allah jualah segala-galanya yang berlaku. Yang lain tidak ada perbuatan. Yang lain tu termasuk malaikat. Yang lain tu termasuk para-para anbiya.
Yang baharu, makhluk, hamba. Tidak ada perbuatan. Yang ada perbuatan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, hamba tidak ada usaha lah jadinya. Tidak ada perbuatan. Tidak ada perbuatan lah. Kalau keesaan pada perbuatan, hanya Allah yang perbuat. Lepas tu macam mana mukhalafah ni pada perbuatan? Yang baharu ada perbuatan tapi tak serupa. Jadi macam sudah bercanggah. Tidak bercanggah. Yang kita nak bicara mukhalafah pada perbuatan ni, wajib kita berpegang pada zahir hamba ada usaha. Hak wahdanah pada perbuatan, wajib kita berpegang pada batin hakiki yang perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu je. Mana diri usaha kita tu, siapa yang perbuat? Allah yang perbuat. Berkelip mata kita, Allah yang perbuat. Bergerak nadi pun kita, Allah yang perbuat. Gerak diam kita berusaha, Allah yang perbuat. Jadi hakikinya, memang hamba tidak ada perbuatan. Yang baharu memang tidak ada perbuatan. Tapi mukhalafah pada perbuatan ni, yang baru ada perbuatan tapi tak serupa. Ini pada zahir. Kedua-dua pegangan ni, sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Banyak-banyak ayat suratul Fatihah. Keesaan pada perbuatan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Istighna iftikar. Pada ni Rabbil Alamin, tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan. Asal pada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Itu dia asas tauhid rububiyah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Itu tauhid rububiyahnya. Rabbil Alamin, Allah Rabb, Allah Tuan. Hak perbuatan dia belaka. Ada ni. Kita bicara Alhamdulillah, tauhid uluhiyah. Allah sebagai ilah, la ilaha illallah. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, yang disebut dengan sebenar, yang bersifat dengan istighnat dan iftikar. Ni kita bicara sebab ada pula istighnat iftikar lah ni. Untuk mengenal Allah sebagai ilah, Alhamdulillah. Untuk mengenal Allah sebagai Rabb, Rabbil Alamin, asas pada tauhid rububiyah, mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi hakikinya kita berpegang yang berlaku semuanya keesaan Allah pada perbuatan, yang baharu makhluk tidak ada sebarang perbuatan walaupun sebesar zarah. Mana dalilnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada macam mana pula dengan mukhalafah pada perbuatan? Wajib berpegang yang baharu ada perbuatan nama usaha. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah, kami sembah. Tengok. Quran sanda, kami yang sembah. Dan akan dikau Allah, kami yang minta pertolongan. Fatihah menyandar, ni kami yang minta pertolongan. Bila Quran menyandarkan kami, hamba ni yang menyembah, mana hamba ni kena ada peranan. Apa peranan hamba? Itu usaha. Wajib berpegang. Tapi usaha hamba tak serupa dengan perbuatan Allah. Usaha hamba tak bekas sama sekali. Patut ayat lain pula banyaklah hak berkaitan dengan hakikinya hak Tuhan belaka. Ayat yang banyak menyandarkan perbuatan pada hamba. Tapi banyak-banyak ayat suratul Fatihah lah kita ambil. Alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena pegang boleh ni akidah suratul Fatihah ni. Kalau tak ada akidah suratul Fatihah ni go. Fatihah akan laknat kembali. Ada. Gimana? Tapi sebab 20 kita ambil sini molek. Mukhalafah pada perbuatan, pergi pada nanti wahdaniyah pada perbuatan. Dia mukhalafah pada perbuatan mudah zahir ni. Hamba ada perbuatan tapi tak boleh bekas. Perbuatan Allah mengadakan bertiada pada ada. Mudah je kita dengar.
Memang hamba ada perbuatan tak berkah. Tapi pergi pada wahdaniyah pada perbuatan, keesaan pada perbuatan yang perbuat hanyalah Allah. Kalau perbuat hanyalah Allah, hamba ada perbuatan ke tak? Tak ada lah. Tu tadi kata hamba ada perbuatan pada zahir jua. Pada batin hakiki, wahdaniyah pada perbuatan. Yang perbuat hanyalah Allah Ta'ala. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Apa sekian perkara? Tak sudah tanyalah. Bukan kata hamba berusaha perbuatan Allah. Berkelip mata pun perbuatan Allah. Bergerak nadi pun perbuatan Allah. Itu dia keesaan pada perbuatan pegangan. Hak cakap asbab tu cakap asbab lah. Hak tu tak ada salah hak tu. Hak tu kita buat, hak tu dia buat, hak tu macam-macam. Itu ini tak ada apa-apa hak tu. Itu hanya cakap asbab tak ada salah. Ini kita bab pegangan. Yang mana hak pada zahir itulah yang banyak orang berpegang. Hak batin tu tidak. Hamba ada usaha yang tak boleh bekas sama sekali. Diri usaha hamba tu siapa buat? Hamba buat sendirilah, cuma tak boleh bekas. Oh, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Hak tu wahdaniyah pada perbuatan tu. Hak mukhalafah pada perbuatan pada zahir mudah. Mudah pada zahir. Tapi hak pada batin hakiki ni, wahdaniyah pada perbuatan tu. Hak tu kena, kalau hak tak ada asah kok. Lepas tu dia mari macam payah pening kok, dia pakai reject tu. Dia pakai tak payah, kita semayang je lah. Nanti Ramadan kita puasa je lah. Naik nama pergi Mekah sudahlah. Tiap-tiap tahun zakat tak pernah culah. Bayar sokmo. Pada ni. Hak tu semua tu kalau tidak ada hak bab pegangan ni, semua tu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak zahirnya, hak batin hakiki tu, keesaan pada perbuatan. Hak zahirnya mukhalafah pada perbuatan. Hak pakai zahir saja telajak pada qadariyah, bukan lebih sesat dari jabariyah. Hak pakai batin saja, zahir tak pakai, terundur pada akidah jabariyah yang akhirnya terundur kepada kafir zindik. Kafir menafikan hukum syariah. Kita ahli sunnah jemaah, hak zahir kita pegang, hak batin kita pegang. Hak zahir, hamba ada perbuatan, namanya usaha tak bekas sama sekali. Hak batin hakikinya, kesemuanya perbuatan Allah, termasuk diri usaha hamba pun perbuatan Allah. Usaha hamba kemudian jadi di hujung. Ada yang bawa pula usaha ni hak hamba mutlak, bekas di hujung barulah Allah Ta'ala. Dibagi gitu. Itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Dia kalau qadariyah, usaha hamba sendiri, sebab Allah letak dah ni kudrah tenaga di hamba. Hamba usaha sendiri, dan hamba yang menghasilkan perbuatan usaha hamba sendiri. Itu qadariyah. Diri usaha hamba ni hak hamba sendiri. Sebab Allah telah jadikan kudrah, Allah letak kudrah dah pada tubuh hamba. Kudrah hamba lah yang berperanan sendiri, yang menggerakkan usaha. Dengan kudrah itulah yang menghasilkan usaha. Ini qadariyah. Ada ni. Kita ahli sunnah berpegang, hamba ada usaha. Tapi yang tak bekas, yang bekas Allah Ta'ala. Kita cerita pada gitu je. Pada ni. Jadi akhirnya ada orang berfahaman, usaha hak hamba mutlak. Cuma tak boleh bekas. Jadi gitu. Dok sekarang, bila kita bicara, hamba ada usaha. Tidak berpegang ada usaha, jadi jabariyah. Wajib berpegang hamba ada usaha, tapi tak boleh bekas. Boleh bekas pula jadi qadariyah. Jadi, dipaham metah-metah gitu. Jadi hamba ada usaha mutlak, memang perbuatan hamba sungguh. Bukan perbuatan Allah. Tapi berhasil di hujung, barulah balik pada perbuatan Allah. Tu bukan ahli sunnah tu. Bukan tak ahli sunnah. Ini kadang-kadang disandar kepada Maturidiyah. Dia kata, dah.
Dah hamba ada usaha mutlak. Mutlak lughawi, pada lughah je. Al-lughah tu bina ala zahir. Lughah ni dibina atas zahir. Zahir kita usaha. Maka usaha kita mutlak. Bukan mutlak hakiki. Mutlak lughawi. Mutlak segi bahasa. Yang hakikinya. Qadar lah. Ke hakikinya. Tak lagi dah asal rukun yang kenang tu. Tapi dia ambil. Kita usaha mutlak hak hamba. Berhasil itu bukanlah perbuatan Allah. Kalau berhasil itu perbuatan hamba, qadariyah. Tapi berhasil itu bukan perbuatan hamba, perbuatan Allah. Tapi diri usaha hamba tu, hamba mutlak. Itu bukan di sunnah wal jamaah. Sebab tu kadang-kadang kita bicara bab itu usaha ni, dia tak boleh berhenti setakat bicara carakah. Kita wajib berpegang hamba ada perbuatan usaha. Tetapi tak boleh bekah. Kalau tidak berpegang hamba ada perbuatan usaha tu jadi jabariyah. Hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan saya bekah jadi qadariyah. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak boleh bekah. Sekarang kita balik semula. Pilihan dan perbuatan hamba ni pada zahir ke pada batin hakiki? Pada zahir saja. Pada batin hakiki, jabariyah lah jadinya. Kita panggil jawabannya majburan batina ni, mukhtaran zahira, majburan batina. Pada zahir je kita ada pilihan dan perbuatan. Pada batin hakiki, majbur kita terikat Tuhan belaka. Itu pada batin hakiki. Pada ni. Tapi apabila bagi setakat tu kita berhenti, hamba ada ikhtiar usaha tak bekah. Akhirnya ada yang golongan yang berpegang, ikhtiar usaha hamba memang hak hamba. Mutlak hakiki. Sungguh-sungguh memang hak hamba. Jadi di hujung tu barulah balik kepada perbuatan Allah. Mana dia keesaan pada perbuatan? Mana dia qada? Nanti bicara bab keesaan pada perbuatan, pergi pada kudrah, pergi pada iradah, pergi pada ilmu nanti. Itu hakikinya qada. Yang kita bicara bersalam pada perbuatan, hamba yang baru ini ada perbuatan, tu hanya pada zahir je. Kenapa? Kerana Al-Quran banyak sandar kepada makhluk. Kita iyakan na'budu wa iyakan nasta'in lah. Ayat lain banyak sangat lah yang menyandarkan kepada hamba. Tapi itu hanya pada zahir sahaja. Tidak berpegang hak zahir ni jadi jabariyah. Berpegang hak zahir ni mutlak hak hamba jadi qadariyah. Pada ni. Waktu kena ambil faham molek ni. Hak mukhalafah pada perbuatan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Allah mengadakan dia tiada kepada ada. Hamba ada ikhtiar usaha sekalipun tetap balik pada perbuatan Allah. Perbuatan Allah bukan menggunakan bahan. Menggunakan bahan kalau pergi pada wahdaniyah, pergi pada kan muttasil pada perbuatan pula. Ni. Dia sakut paut antara dua bicara ni. Cuma yang timbul pula sekarang, perbuatan Allah mengada daripada tiada kepada ada. Perbuatan hamba memproseskan barang sudah ada, perbuatan hamba mutlak. Ni sekarang ni. Pandai ni. Perbuatan Allah menjadikan hamba. Perbuatan Allah menjadikan kudrah di hamba. Perbuatan Allah menjadikan IQ di otak. Itu perbuatan Allah. Lepas itu bukan lagi perbuatan Allah. Sebab Allah hanya mengada berarti ada pada ada. Lepas itu makhluk yang berproses sendiri. Bukan lagi perbuatan Allah. Ni sekarang. Sebab di makhluk Tuhan jadikan bagai-bagai kan. Di manusia Tuhan jadikan sempurna. Tadi dengan deria yang lengkap di manusia ni. Jadi Allah jadikan daripada tiada kepada ada, deria pendengaran, deria penglihatan. Tuhan jadikan dia tiada kepada ada. Lepas ada dah deria tu di tubuh kita, deria itulah mutlak yang memperanang sendiri bukan lagi perbuatan Allah. Perbuatan Allah hanya daripada tiada kepada ada sahaja. Inilah mukhalafah pada perbuatan. Ini pada zahir. Dah tak? Hak tu dia pegang. Hak zahir saja. Hak batin hati dia tolak. Memang di nasi, di air Allah mengadakan daripada tiada pada ada.
Kemudian nasi di air, Allah mengadakan dia punya kandungan-kandungan dia. Daripada tiada pada ada. Yang mengenyangkan bukan perbuatan Allah. Perbuatan yang ada di ini mari daripada kandungan yang Tuhan letakkan di nasi. Hilang dahaga bukan perbuatan Allah. Berhasilnya hilang dahaga kerana kandungan yang Tuhan jadikan di air. Itulah dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak, Allah menjadikan bagai-bagai di tubuh kita. Allah menjadikan bagai-bagai kandungan di makhluk yang lain. Sampai masa berlaku, Allah juga buat. Apa guna Allah letak bagai-bagai di hamba? Apa guna Allah letak bagai-bagai kandungan di makhluk? Sampai masa kalau Allah juga yang buat. Bagaimana? Ni, kok timbul sekarang ni? Masyhur sekarang ni bawakan yang seumpama ni. Dan diulaskan hak masalah ni lah. Hak masalah Asy'ariyah ni. Kalau begitu, kalau Asy'ariyah kata tu kan muttasil tu. Dia tahu kan muttasil. Tak, itu kan muttasil. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kan muttasil lah panggil. Nanti akan bicara bab wahdaniyah. Allah letak kudrah di hamba. Letak bagai-bagai deria di tubuh hamba. Kemudian, apa yang ada di hamba itulah yang berperanan secara mutlak. Allah mengada daripada tiada kepada ada. Tiada kudrah, Allah mengadakan kudrah. Tiada deria, Allah mengadakan deria. Daripada tu, yang ada itulah yang berperanan secara mutlak. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Dengan apa yang ada pada hamba itulah, hamba pilih baik. Dimasukkan ke syurga dengan kurnia Allah. Hamba buat perkara jahat, dimasukkan ke dengan Allah. Sebab apa? Bukan Allah yang buat, kamu yang buat. Tapi dari segi akal, hak tu hak makan molek. Allah jadikan bagai-bagai di manusia sebaik-baik kejadian. Sampai masa yang berlaku, Allah juga buat. Dan Allah letak apa? Bagai-bagai. Baik Allah jadikan manusia ni umpama patung. Yang tak ada apa-apa kandungan di dalam. Ada ni. Allah jadikan manusia ni bagai-bagai kelebihan ada pada manusia. Tapi berlaku sampai masa, Allah juga yang buat. Jadi seolah-olah kita ni macam umpama patung je. Tak ada apa-apa pun. Kalau begitu, tak ada guna Allah letak bagai-bagai kelebihan ada pada diri hamba. Allah jadikan macam patung, tak apa dah. Macam tunggu kayu, tak apa dah. Dah, Allah jadikan di hamba ni ada bagai-bagai. Tiba-tiba ada saja. Yang berlaku tetap perbuatan Allah. Kalau perbuatan yang ada di hamba yang bekah pula, jadikan mutasi. Itu salah. Itu di ahli sunnah dia kata. Kan mutasi itu ahli sunnah. Yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Berani cara terang. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Tak apa nanti, kita mati, kita akan berjumpa di mahsyar. Oh, berani. Dan memanglah akan mati jumpa di mahsyar pula ke? Tak sudah susah lah. Orang kafir sanggup mati lawan Islam tu, dia yakin tu dia betul. Mati ni. Mati lawan Islam. Pandai ni. Mati lawan Islam. Kenapa dia sanggup mati? Dia yakinlah. Tahulah kamu nanti. Kamu salah dia betul. Gitulah. Tapi yakin sedap cerita. Kita akan jumpa di mahsyar. Ni hak kena jaga-jaga sekarang ni. Hak kena jaga-jaga. Dan Allah jadikan bagai-bagai. Di nasi ada kandungan. Di air ada kandungan. Lepas tu kenyang Allah buat pula. Hilang dahaga Allah buat pula. Dah apa guna Allah jadikan kandungan di nasi? Apa guna Allah jadikan kandungan di air? Allah jadikan daripada tiada pada ada kandungan di nasi. Allah jadikan daripada tiada pada ada kandungan di air. Nasi itulah. Air itu yang menjadikan sendiri kenyang dan hilang dahaga. Baru ada guna Tuhan letak kandungan di nasi di air. Itulah kamu tasir mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dan itulah di sunnah jamaah. Dikatakan gitu. Berani. Itu semua hanya pada zahir. Hanya pada zahir. Pada batin hakiki, ke semua yang berlaku, balik pada keesaan Allah pada perbuatan, balik kepada qada dan qadar. Tapi pada zahirnya ni, yang baru ada perbuatan. Tapi tak bekas sama sekali. Tapi pada batin hakikinya, keesaan Allah pada perbuatan, kesemua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk terdetik di hati hamba Allah perbuat.
hamba memilih pun Allah perbuat, berkelip mata Allah perbuat, bergok nadi Allah perbuat, gerada yang hamba usaha sekalipun, tetap balik pada batin hakiki perbuatan Allah Subhanahu wa taala, keesaan pada perbuatan. Ini pada zahir yang baharu ada perbuatan, tetapi tidak serupa dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah atas jalan mengadakan, menjadikan dia tiada pada ada. Perbuatan yang baru atas jalan usaha tak bekas sama sekali. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan tidak menyamai itu ialah kita fikir. Fikir dalil akli. Kemudian di bawah tu didatangkan dalil ayat Al-Quran suratul Ikhlas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.